Baiklah, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Madam Iman dan rakan-rakan. Saya Ahmad Afiq Auji bin Muhammad, nomor matriks C21E1650 dari kumpulan 2 akan membentangkan bahagian pengenalan tajuk kajian kami iaitu kesihatan mental dalam kalangan remaja. Kesihatan. Kesihatan ialah keadaan tubuh badan termasuk organ dalaman yang baik tanpa mengalami luka maupun kecacatan kecil sekalipun, di mana tingkat kecergasan seseorang itu di tahap yang optimum dan deria dapat digunakan sepenuhnya dengan baik. Sebagai contoh, anggota badan tangan dan kaki boleh digerakkan. Deria penglihatan boleh melihat dengan jelas, deria pendengaran mampu mendengar dengan peka dan deria lain dapat merasa dan menghidu dengan baik. Seseorang yang tidak mengalami seperti yang saya katakan tadi tidak dianggap seseorang yang sehat. Jelas? Manakala mental pula ialah sesuatu yang melibatkan pemikiran seseorang. Setiap tindakan, kelakuan, sifat dan emosi dapat ditentukan oleh mental kita. Dengan itu, terdapat hubung kait antara mental dan kesihatan yang membentuk kata baharu iaitu kesihatan mental. Kesihatan mental merupakan keadaan kesihatan fikiran seseorang, sama ada dalam keadaan yang baik ataupun buruk. Keadaan mental seseorang itu dapat dibentuk melalui emosi dan keadaan. Sebagai contoh, jika mereka menjalani kehidupan yang positif, kesihatan mental mereka akan sentiasa sehat dan terkawal. Namun sekiranya mereka mengalami tragedi yang buruk ataupun keadaan persekitaran yang negatif, tentunya akan mendorong golongan ini untuk melakukan tindakan yang tidak benar dan di luar jangkaan. Saya berikan gambaran secara umum. Seseorang yang mengalami gangguan mental mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, seperti membunuh diri, terlibat dalam pengambilan ubat-ubatan dan bahan terlarang, dan lain-lain lagi. Dengan kata lain, setiap manusia akan bertindak mengikut situasi yang mereka rasakan, yang terbentuk oleh fikiran. Melihat senario hari ini, khususnya kesihatan mental dalam kalangan remaja, terdapat laporan yang kurang baik berkaitan isu ini. Mengutip laporan daripada semua media, sama ada akhbar bercetak, media massa maupun majalah sekalipun, masih lagi hangat membahaskan masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Lebih membimbangkan, statistik data sentiasa menunjukkan peratus peningkatan. Kabar ini bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh. Oleh itu, kajian kami akan memfokuskan kesihatan mental dalam kalangan remaja. Kajian ini penting bagi memberi maklumat yang terperinci kepada semua. Hal berkaitan isu ini perlu diberi perhatian. Sekian sahaja dari saya. Pembentangan akan diteruskan oleh saudari Shikin. Dipersilakan. Seterusnya adalah dari segi isu dan penyelesaian, terdapat 3 faktor yang telah dikenal pasti yang telah menyumbang kepada masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar, iaitu faktor persekitaran, faktor ketidakstabilan institusi kekeluargaan dan juga faktor akademik itu sendiri. Faktor yang pertama adalah faktor persekitaran. Keadaan persekitaran yang kurang kondusif seperti persekitaran yang bising, keadaan tempat tinggal ataupun bilik yang kurang selesa menyebabkan pelajar tertekan dengan keadaan persekitaran tersebut. Contoh lain yang kita boleh lihat hari ini adalah persekitaran pembelajaran secara atas talian. Terdapat di sesetengah kawasan pedalaman yang tidak mempunyai capaian internet yang stabil telah menyukarkan pelajar untuk mengikuti setiap sesi pembelajaran tersebut. Kesannya, pelajar akan mengalami gangguan ataupun tekanan emosi dan memberi kesan buruk kepada kesihatan mental mereka. Faktor seterusnya adalah faktor ketidakstabilan institusi kekeluargaan. Sekiranya sesebuah keluarga itu mengalami masalah seperti pergaduhan antara ibu dan bapa, konflik perceraian, penderaan dan sebagainya, ia akan memberi kesan kepada pelajar itu sendiri sebagai anak dalam keluarga tersebut. Mereka akan mengalami kesukaran dalam menumpukan pelajaran kerana keadaan mental mereka dalam keadaan yang terganggu. Faktor yang ketiga adalah faktor akademik. Sebagai seorang pelajar, ia sudah tentulah sentiasa dibebani dengan tugasan akademik. Namun, sekiranya tugasan akademik seperti peperiksaan,
kuis dan tutorial yang terlalu banyak menyebabkan pelajar berasa gelisah dan bimbang untuk menyiapkan setiap tugasan tersebut. Keadaan seperti ini menyebabkan mereka menghadapi gangguan mental seperti kesukaran tidur, corak kehidupan harian mereka berubah dan sebagainya. Perkara tersebut merupakan antara tanda-tanda yang dialami oleh seseorang individu sekiranya mereka mengalami gangguan mental. Oleh itu, masalah seperti ini haruslah dirawat dengan cepat agar dapat mengelakkan perkara tersebut menjadi lebih buruk lagi. So, saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yaitu FPK merupakan dasar pendidikan yang dilaksanakan di negara Malaysia yang mana pada dahulunya falsafah pendidikan kebangsaan disebut sebagai falsafah pendidikan negara. Bermulanya penggubalan falsafah oleh pakar-pakar pendidikan pada tahun 1988. Namun, fokusnya di sini, masalah kesihatan mental dilihat menjadi antara cabaran terbesar kepada pelajar, lebih-lebih lagi dalam mengharungi situasi pembelajaran di kala pandemik COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bagi memutuskan rantaian penularan wabak yang berbahaya ini, banyak sektor pendidikan seperti sekolah dan pusat pengajian tinggi ditutup. Ini telah mengakibatkan proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang mana telah diamalkan sejak zaman dahulu lagi terpaksa diberhentikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Kesannya, pelajar menghadapi tekanan dan kebimbangan disebabkan sesetengah pelajar tidak mempunyai capaian internet yang stabil serta menghadapi kekangan dari segi kewangan untuk membeli gadget. Persekitaran pembelajaran di rumah yang kurang kondusif juga menjadi faktor dalam mempengaruhi kesihatan mental pelajar. Selain itu, menyumbang kepada kes bunuh diri di Malaysia, yang mana ia dilihat menunjukkan peningkatan dari semasa ke semasa. Berdasarkan Purata, kes bunuh diri pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 631 kes berbanding tahun 2019 iaitu 609 kes. Ini disebabkan oleh masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan tekanan yang melampau dalam kalangan pelajar. Kes bunuh diri boleh terjadi kepada pelajar yang mana pernah menjadi mangsa penderaan serta mempunyai sejarah penyakit mental yang serius. Ini juga sering berlaku kepada pelajar kerana di usia remaja inilah merupakan peringkat kehidupan yang sering terdedah kepada kecelaruan dan ketidakstabilan emosi. Mereka sukar untuk mengawal emosi dan tindakan mereka yang mana pada akhirnya boleh mengakibatkan kematian kerana bunuh diri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa masalah kesihatan mental di kalangan pelajar tidak menepati falsafah pendidikan kebangsaan yang mana pada dasarnya FPK ini berhasrat untuk memupuk insan seimbang dan harmonis melalui kesepaduan ilmu dan pendidikan secara berterusan. FPK ini juga mementingkan kesepaduan dan keseimbangan harmonis dan dalam masa yang sama bertujuan untuk melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah yang baik serta seimbang dari sudut 4 aspek utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, iaitu jeri. Asas utama kesepaduan jeri adalah bagi memastikan terlahirnya insan seimbang dan harmonis berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya, kesan masalah mental pelajar terhadap rukun negara. Rukun negara ini diperkenalkan akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang menimbulkan isu perkauman sensitif. Rukun negara ini dibentuk untuk membentuk perpaduan yang kukuh antara kaum serta melahirkan masyarakat yang bersatu padu, adil tanpa mengira ideologi. Kami mengambil rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang untuk dikaitkan dengan isu masalah mental ini. Kedaulatan undang-undang membawa maksud keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara serta mempunyai kebebasan asasi bersama. Kesan yang pertama ialah menimbulkan kecelaruan ataupun pergaduhan antara masyarakat. Hal ini kerana ada sesetengah masyarakat yang tidak mengikuti undang-undang negara dengan betul
oleh kerana mereka mempunyai masalah mental. Seterusnya, menimbulkan rasa tidak berpuas hati antara kaum kerana sesetengah kaum tidak mendapat keadilan yang sepatutnya berasaskan undang-undang negara. Akhir sekali melahirkan pelajar yang tidak berkualiti. Ini kerana mereka kurang terdedah pada awalnya kepada pentingnya rukun negara ini, kerana masalah mental ini selalu dihidapi oleh para pelajar. Masalah mental ini akan memberi banyak kesan negatif kepada negara dan akan menjejaskan pelaksanaan rukun negara ini. Saya ingin membentangkan tentang isu kesihatan mental di dalam kalangan pelajar terhadap konsep sejahtera. Kesejahteraan merupakan keamanan dan kesihatan yang menyeluruh meliputi 5 aspek hidup, iaitu sosial, emosi, intelektual, rohaniah dan fizikal. Menurut Presiden Persatuan Sejahtera Malaysia, Datuk Dr. Ragipan, kesihatan memberi makna seseorang itu bebas penyakit. Tetapi kesejahteraan membawa maksud seseorang mengambil langkah pencegahan supaya dirinya tidak berada dalam tekanan yang boleh menyumbang kepada penyakit. Yang kesan yang pertama, pelajar tidak dapat untuk menghadirkan diri ke pusat institusi. Oleh itu, pelajar akan sukar untuk berkomunikasi bersama tenaga pengajar serta rakan-rakan dengan baik. Kesan kedua, pelajar tidak dapat mengadakan aktiviti secara fizikal. Ketiadaan aktiviti secara fizikal oleh pelajar menyebabkan pelajar kurang cergas dalam aktiviti kesihatan. Dan selain itu, pelajar mungkin akan lebihkan masa dengan gadget. Yang kesan yang ketiga, pelajar mempunyai masalah keluarga. Pelajar yang mengalami masalah keluarga ini mungkin akan menyebabkan kesihatan mental mereka terganggu dan memberi tekanan. Yang akhir sekali, pelajar mempunyai masalah rangkaian di kawasan kediaman. Pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran dan kemungkinan akan terlepas sesi pembelajaran yang sememangnya dianggap penting akan menyebabkan tekanan oleh kerana timbunan tugasan yang tidak dapat difahami dengan baik. Terdapat pelbagai langkah mengatasi isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Antara langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah mental dalam kalangan pelajar ialah mengamalkan gaya hidup sihat. Mengamalkan gaya hidup sihat adalah menerapkan dan menjaga kesihatan diri dan mental dari pelbagai masalah. Antara contohnya ialah melakukan senaman ataupun aktiviti yang dapat mengeluarkan peluh dan menjaga pemakanan. Para pelajar juga boleh melakukan aktiviti seperti bermain bola, berjoging, bersukan dan sebagainya supaya badan lebih cergas dan aktif. Bagi penganam pula, para pelajar boleh mengurangkan makanan yang mempunyai banyak gula serta barang pengawet yang membolehkan makan yang memperbanyakkan sayur-sayuran, kerana sayur-sayuran mempunyai pelbagai vitamin dan banyak kebaikan seperti protein dan sebagainya. Hal ini kerana sayur-sayuran dapat menjaga kesihatan pelajar daripada pelbagai penyakit supaya terus sihat dan bebas daripada segala mara bahaya dan penyakit. Amalan gaya hidup sihat dapat menjadi langkah untuk mengatasi masalah mental kerana badan yang sihat dan otak yang baik dapat berfikir ke arah positif dan mudah untuk menyelesaikan masalah untuk melakukan pilihan yang terbaik pada sesuatu masalah. Bagi langkah yang seterusnya ialah memberi bimbingan kaunseling dan perkhidmatan fisioterapi. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar yang bermasalah dapat menceritakan dan meluahkan kepada pihak kaunseling tentang masalah tersebut. Antara contohnya, membawa pelajar yang mempunyai masalah kepada guru kaunseling dan membawa perkhidmatan psikoterapi yang pakar dalam kesihatan mental. Oleh itu,
pelajar tersebut dapat melepaskan tekanan dan dapat berkongsi beban yang ditanggung oleh diri serta dapat menyelesaikan masalah tanpa tekanan mental. Memberi bimbingan kaunseling dan perkhidmatan psikoterapi adalah langkah untuk mengatasi masalah mental kerana pelajar akan diberi jalan penyelesaian yang terbaik dan beban yang ditanggung dapat dikongsi dengan orang yang betul. Kesimpulannya, kesan tersebut dapat mengelakkan pelajar di luar sana terhindar daripada masalah mental yang serius dan bebas daripada masalah tersebut. Seterusnya, saya ingin melepaskan kepada kawan saya untuk memberi langkah yang seterusnya. Yang seterusnya, memupuk hubungan baik bersama ahli keluarga. Kita hendaklah memupuk hubungan yang baik bersama ahli keluarga supaya dapat menghasilkan suasana yang harmoni dan ceria. Sebagai contoh, kita perlulah meluangkan masa bersama ahli keluarga dengan melakukan aktiviti yang berfaedah seperti bersukan, riadah, tolong-menolong dan banyak lagi. Selain itu, kita juga seharusnya berkongsi pendapat ataupun masalah bersama ahli keluarga supaya mereka dapat mengetahui bahawa kita mempunyai masalah dan dapat menyelesaikan dengan secara baik. Langkah yang terakhir ialah kita seharusnya mengamalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Okey, sebenarnya cara kehidupan kita juga boleh mengakibatkan kita terdedah dengan masalah kesihatan mental. Oleh itu, kita seharusnya bergaul dengan masyarakat yang positif. Antaranya, kita seharusnya mencari kawan yang positif yang dapat memotivatkan kita, dapat menasihatkan kita ada di saat kita ingin meluahkan perasaan. Dengan ini, kita dapat berfikir secara positif dan masalah kesihatan mental juga akan terjejas. Oleh itu, kita seharusnya mengamalkan nilai-nilai positif dengan mencari rakan-rakan yang positif dan bergaul dengan kelompok yang positif. Kesimpulan masalah mental dalam kalangan pelajar. Wajar diatasi bagi kebaikan pelajar. Kerjasama semua pihak amatlah penting untuk mengatasi masalah mental dalam kalangan pelajar ini. Masalah mental dalam kalangan pelajar perlu diatasi kerana remaja merupakan aset negara yang amat penting pada masa hadapan. Semua pihak perlulah mengambil tindakan yang serius untuk mengatasi masalah mental dalam kalangan pelajar ini.